Dari pengundi Pulai ini cukup bertuah. Dalam tempoh 18 bulan, mereka ada 3 kali peluang untuk memangkah. Dah pangkah sekali PRN. Ingat, masa PRN, masa itu saya jadi Menteri Pendidikan. Jadi kita kata tak payah buat dululah PRN ni. Budak-budak nak sibuk dengan SPM, nak buat juga. So maka buatlah PRN. Waktu PRN yang keluar mengundi di Don Kempas 49%, di Don Perling 43%. Jadi separuh pun tak sampai yang keluar mengundi. Keputusan yang ada pada waktu itu adalah berdasarkan jumlah pengundi kurang daripada separuh jumlah keseluruhan pengundi. Maka pada waktu itu kita lihat bahawa telah ada satu momentum yang baik untuk penduduk atau pengundi di Pulai ini menyokong Perikatan Nasional. Kemudian apabila beberapa kerat pemimpin UMNO dan Barisan Nasional ini melihat momentum daripada PRN Melaka, melihat momentum daripada PRN Johor, dia rasa kalau buat PRU awal dia boleh menang banyak. Dia rasa kalau buat PRU awal ni, memang menang kau-kau lah. Maka ditekan supaya PRU dilaksanakan lebih awal. Saya masih ingat kami dalam kabinet, saya bersama Datuk Seri Azmin dan sahabat-sahabat lain daripada Perikatan Nasional, pendirian kita pada waktu itu jangan buat PRU dulu. Kita banyak lagi kerja nak uruskan. Kita nak tumpukan pada kerja-kerja untuk membawa negara keluar daripada pandemik COVID-19. Tapi pada waktu itu tak ada. Dia rasa dia dah menang di Melaka, dia rasa dia dah menang di Johor, maka dia rasa bahawa dalam PRU yang ke-15 dia akan menang banyak. Sekali-sekali keluar dia dapat jumlah kursi yang jauh lebih rendah daripada apa yang dia ada sebelum ini. Kita sebuah parti baru, Perikatan Nasional, sebuah parti baru yang baru ditubuhkan 2 tahun, telah mendapat 74 kursi. Dalam sejarah Malaysia ini, carilah dalam konteks mana pun untuk parti yang baru ditubuhkan 2 tahun mendapat 74 kursi, menunjukkan rakyat faham apa yang mereka buat. Rakyat tahu apa yang mereka buat. Rakyat tahu dongengan-dongengan PH dan PN pada waktu itu. Maka orang Pulai pun mengundi. Pada waktu itu keluar 71% pengundi di Parlimen Pulai ini. 71% keluar mengundi. Pada waktu itu, sewaktu pengundi-pengundi Pulai ini keluar mengundi, yang menyokong UMNO dan Barisan Nasional dijanjikan bahawa no Anwar, no DAP. Maka penyokong-penyokong UMNO dan Barisan Nasional ini keluar dengan seikhlas hati, mempercayai bahawa bila pangkah UMNO dan Barisan Nasional pada waktu itu, no Anwar dan no DAP. Penyokong-penyokong PH pula didendangkan dengan hoi, diulang ratib hari-hari bahawa jangan sekali-kali kita bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional, bahawa kita mesti lawan kleptokrat. Ini penyokong PH duk ratib hari-hari, pemimpin PH duk ratib hari-hari. Maka penyokong-penyokong PH melihat, ya, kita akan lawan rasuah, kita akan lawan penyelewengan, kita akan lawan kleptokrat. Maka dia berilah undi kepada PH. Kami di Perikatan Nasional jelas, daripada awal jelas, kita kata kita takkan bersekongkol dengan kleptokrat, kita takkan duduk dengan DAP, kita takkan duduk dengan Anwar. Itu kita nyatakan, kita cakap. Kita apa pun jadi, kami bergerak atas prinsip Perikatan Nasional, bersama-sama dalam Perikatan Nasional. Maka datanglah PRU ke-15 pada 19 November. Pangkahlah masing-masing pangkah, ikut kepercayaan sewaktu kempen tersebut. Kempen yang PH dia pergi pangkah PH, percayalah nanti tak akan ada kerjasama dengan Zahid.
Yang sebelah PN, ni pangkah PN, percaya bahawa takkan ada kerjasama dengan DAP. Pangkah lengan dengan penuh kejujuran. Pada waktu itu, betapa jujurnya hati pengundi memilih parti pilihan mereka berdasarkan apa yang diwar-warkan dan apa yang dijaja oleh parti pada waktu itu. Kemudian akhir sekali, segala apa yang dijanjikan itu bukan saja UMNO-nya no Anwar, no DAP, sebelah PH-nya no kleptokrat, tak ada sakau, tak ada apa. Akhirnya mereka duduk bersekali. Ada pemimpin-pemimpin PH yang sebelum pilihan raya bercerita, kalaulah kita duduk dengan UMNO, saya orang yang pertama akan lawan. Saudara-saudari tahulah siapa. Ia persembang ni, saya orang pertama akan lawan. Akhir sekali duduk sebelah-sebelah. Ini berpeluk sakan. Hakikatnya saudara-saudari, kita dah lihat, tak apa, okey, dah kena tipu serau, dah kena tipu serau ni, dah kena tipu sekali. Kemudian tak apalah gabung bentuk kerajaan. Bila bentuk kerajaan, rakyat menunggu. Yang jadi Perdana Menteri ni dah nak jadi Perdana Menteri 20 tahun dah. Di sepanjang tempoh 20 tahun ni, macam-macam janji dia buat. Yang kawan-kawan dia ni pula dalam parti yang sama ni, dalam PH ni duk bercerita macam-macam formula 20 tahun. Kalau kira 1 tahun 10 formula, saudara-saudara kira berapa ratus formula ada. Sepanjang ada je. Kalau ada masalah sikit, ini formulanya. Kalau ada masalah sikit, ini formulanya. Sebab itu bila dibentuk kerajaan, harapan dalam kalangan penyokong-penyokong, khususnya mereka yang dahulu duduk mendukung reformasi. Ini antara salah seorang. Dulu. Reformasi. Mereka tunggu nak tengok apa reformasinya. Masuk angkat sumpah, tak ada apa. Bentuk kabinet, saya Perdana Menteri, Menteri Keuangan pun Anwar Ibrahim juga. Penyokong-penyokong dia dulu dah macam bengong dah. Betul ke ni? Aku dengar dulu Perdana Menteri tak patut pegang jawatan Menteri Keuangan. Sekarang orang yang duk lawan ni belum apa-apa lagi dah lantik diri sendiri jadi Menteri Keuangan. Orang dah start tengok. Bukan sahaja pengundi ya. Ini mereka dalam pasaran modal. Pelabur-pelabur pun dah start kena tengok. Dia ni betul ke tidak ni? Belum apa-apa dah kencing dah serau. Belum apa-apa lagi. Kemudian belum dah buat apa-apa lantik anak sebagai penasihat. Dah. Dulu tak boleh kroni, tak boleh apa. Belum apa-apa nak jadi penasihat. Orang dah makin tengok. Ini apa ni? Bila orang bising-bising tukar pula jawatan. Tak jadilah penasihat. Jadilah benda lain apa jawatan. Rakyat memerhati satu persatu. Jangan ingat rakyat ni bodoh. Jangan ingat pengundi-pengundi ni tak faham. Saudara-saudari, rakyat memerhatikan satu persatu. Pengundi-pengundi kita ni ramai yang sophisticated. Dia faham, dia tahu. Saya boleh cakap begini kerana saya berlawan di Putrajaya. Saya bertanding di Putrajaya. Bila nak pergi lawan di Putrajaya, semua orang cakap jangan pergi. Jangan pergi Razi. Kau pergi Putrajaya memang kena sembelih. Ini Putrajaya ni kunan dah 4 penggal macam-macam dia bagi. Macam-macam ikut dan cabutan bertuah macam-macam. Macam mana dia nak lawan? Saya kata pada waktu itu, jangan pandang rendah kepada pengundi-pengundi kita. Pengundi-pengundi Malaysia selepas PRU tahun 2018, ianya menunjukkan bahawa corak pemikiran pengundi-pengundi kita telah berubah. Pengundi-pengundi kita sebelum PRU ke-14 tahun 2018, dia takut nak tukar kerajaan pusat ni. Sebab sejak merdeka, kerajaan pusat tak pernah ditukar. Tak pernah ditukar langsung. Tapi bila datang 2018, dia kata, rupanya itu Tun Dr. Mahathir. Kemudian berlaku krisis politik. Tan Sri secara tiba-tiba tak pernah terlintas pun. Boleh tanya Tan Sri nanti, tak pernah terlintas nak jadi Perdana Menteri. Nama beliau disebut pada hari Khamis, hari Jumaat, ahli-ahli Parlimen bersatu duduk berbincang dengan Tun. Hari Sabtu diumumkan Tan Sri sebagai Perdana Menteri ke-8. Tak pernah terlintas. Maka rakyat Malaysia memerhatikan, rupanya boleh bertukar Perdana Menteri macam itu.
Selang duduk, kita menguruskan COVID. Akhir sekali beberapa kerat pemimpin UMNO menarik turun sokongan terhadap Tan Sri jatuh. Rakyat Malaysia tengok lagi. Boleh berlaku lagi macam tu. Sebab itu saudara-saudari, menghampiri PRU ke-15, saya pada waktu itu bila tengok di Putrajaya, ramai orang tak yakin. Saya yakin bahawa penjawat awam ini tahu. Kalau dibandingkan sewaktu BN sebelum 2018, kemudian sewaktu PH pada tahun 2018 sampai tahun 2020, sehinggalah zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin 2020 sehingga Ogos 2021, penjawab awam tahu siapa yang jauh lebih baik. Sebab itu saya kata saya yakin bahawa pengundi-pengundi kita ini adalah pengundi-pengundi yang berfikir. Dan apabila ahli MKT UMNO, Lokman Nur Adam tadi MC sebut, kata 4.2 juta pengundi yang mengundi PN ini adalah mereka yang bodoh. Siapa yang bodoh? Tanya dia. Tanya dia balik. Jangan pandang rendah kemampuan pengundi-pengundi dalam sebuah demokrasi seperti di Malaysia. Dia kata bodoh ni maknanya apa? Bukan setakat kita ni, semua orang, penjawat awam yang sokong Perikatan Nasional pun kalau ikut neraca Lokman Adam ni bodoh lah maknanya. Polis, tentera, macam-macam yang kita lihat dalam PRN Selangor masa PRU, kita lihat dalam PRN Selangor sebagai contoh. Undi awal yang pada umumnya melibatkan penjawab awam, kita dapat lebih 75%. Ada kawasan lebih 80%. Ada kawasan lebih 90%. Saya nak cakap lah, kalau kemana adakah kau cakap semua penjawab awam ini bodoh kerana menyokong Perikatan Nasional? Mereka ini adalah mereka yang sayangkan masa depan negara ini. Mereka ini adalah mereka yang fikirkan tentang anak cucu yang bakal mewarisi negara ini. Sebab itu mereka ada kesedaran. Mereka tahu apa yang mereka buat. Sebab itu saudara-saudari, apabila berlaku tempoh kerajaan selepas pembentukan kerajaan selepas PRU ke-15, kita seharusnya telah membentuk kerajaan, tapi belum direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membentuk kerajaan. Bukan bermakna tak akan direzekikan selama-lamanya. Pada waktu itu, kita memberi ruang untuk rakyat, memberi ruang nak tengok pemimpin yang duk sembang kencang ini, apa dia boleh buat. So, maka dia bagi satu tempoh. Rakyat duk tengok, rakyat duk perhatikan. Bagi tempoh sebulan, 2 bulan. Mula-mula dia kata, kalau orang kahwin pun nak dapat anak 9 bulan, tunggulah 9 bulan. Hari ini dah lebih 9 bulan, saudara-saudari. Apa hasil kerajaan PHBN ini selama 9 bulan kalau saya tanya? Apa hasil dia? Apa hasil kerajaan ini 9 bulan? Yang duduk bersembang berpuluh tahun. Tak mana formula-formula yang konon hebat. Tak mana cerita-cerita dongeng yang dulu duk cerita macam-macam. Saya bagi contoh. Sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin berada sebagai Perdana Menteri, geng-geng PHBN inilah duk menekan, menceritakan bahawa nilai ringgit pada waktu itu dah jatuh, maka Perdana Menteri kena turun. Kalau tengok zaman Tan Sri, nilai ringgitnya adalah sekitar RM4.20 bagi $1. RM4.20. Sekarang ini duduk main 46, 46, 44, 45 hari-hari. Itu kadarnya. Semua senyap. Mana ada? Mana ada cakap, ya, awal-awal naik, ringgit naik sikit. Ya, ini menunjukkan keyakinan pelabur kepada Malaysia. Bercerita. Sekarang ini bila ringgit jatuh, semua senyap. Kerana apa? Saudara-saudari, kalau kami di atas ini duduk bercakap kata PHBN ini tak boleh buat kerja, saudara-saudari tak percaya. Kalau kita kata Perdana Menteri, kepimpinan PH itu campur juga dengan kepimpinan BN yang ada ini tak boleh buat kerja, tak tahu nak buat kerja, saudara-saudari takkan percaya kalau kami cakap. Sekarang ini Allah bagi peluang kepada mereka untuk memimpin Malaysia 9 bulan. Nak bagi rakyat Malaysia tengok betul ke mereka ni boleh buat kerja. Betul ke mereka ni boleh buat kerja. Rakyat menunggu. Sekarang saya duduk turun bawah, orang bercerita harga beras import mahal.
naik berkali ganda harganya. Ramai yang mengeluh. Pergi jumpa peniaga-peniaga pasar malam, pergi jumpa peniaga-peniaga di pasar, jualan mereka jatuh merudum. Kuasa beli rakyat tak ada. Kita tengok data-data ekonomi, KDNK kita semakin perlahan, import kita semakin perlahan, dunia di luar sana semakin mencabar. Pelbagai krisis di luar sana bakal memberi kesan pada ekonomi kita. Apa kita lihat kerajaan pada hari ini buat? Duduk bersembang tentang konon-kononnya kamilah pemimpin-pemimpin PN ini, ada yang ambil duit rakyat dan sebagainya, sehinggalah mahkamah buat keputusan bahawa Tan Sri dilepas dan dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang dibawa ke mahkamah. Saudara-saudari, kebenaran ini dia akan datang. Percayalah, kebenaran ini dia akan datang. Kebenaran ini dia akan datang lambat ataupun cepat. Saya bercakap tentang kebenaran ini, saya sendiri melaluinya. Saya duduk di Australia 20 tahun. 20 tahun. Belajar di sana, menjadi pensyarah di 3 buah universiti di sana. Tapi apabila datangnya isu 1MDB, saya buat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai pensyarah. Balik ke Malaysia pada tahun 2018 untuk menjelaskan kepada rakyat Malaysia masa PRU ke-14 bahawa 1MDB ini merupakan satu skandal yang terbesar dalam sejarah. Masa itu semua orang susah nak percaya. Semua orang susah nak percaya. Saya pensyarah bidang audit, saya pensyarah bidang perekonomian. Saya baca satu persatu sebelum saya yakin bahawa ianya merupakan skandal keuangan terbesar di Malaysia, bahkan antara yang terbesar di dunia. Kita yakin pada waktu itu. Kita yakin. Akhirnya tunggu setahun, tunggu 2 tahun sekali, satu persatu datang kebenaran. Allah tunjuk satu persatu. Sebab itu kita dalam perjuangan perlu kekal kepada prinsip asas perjuangan kita. Kembali kepada cerita tadi. Sebelum PRU, UMNO kata no Anwar, no DAP. PH kata takkan bekerjasama dengan UMNO, no Zahid. Akhirnya mereka bekerjasama. Siapa yang kekal terus istiqamah dengan perjuangan dan prinsip perjuangan? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kekal dengan prinsip perjuangan kita. Sebab itu saudara-saudari, apabila DAP bercakap tentang integriti, kononnya mereka parti berintegriti, tak ada. DAP tak fikir integriti. Kalau dia parti berintegriti, dia lawan MDP, 1MDP, dia lawan penyelewengan, dia lawan kleptokrat, dia lawan skandal Zahid, dia takkan duduk bersama. Dia takkan duduk bersama. DAP ni parti sembang untuk menunjukkan seolah-olah mereka sahaja yang bersih. Tapi pada hari ini UMNO mendokong DAP. Duduk hari-hari mendokong DAP. Pemimpin UMNO kata DAP telah berubah banyak. DAP dah letak macam dulu. Kawan baru berkawan berapa hari lah. Korang baru berkawan berapa hari nak menceritakan tentang kononnya bagus sangat. Apabila ketua UMNO bahagian Pulai membuat kenyataan bahawa DAP perlu keluarkan negara sekular dan perlu keluarkan Malaysia, DAP cakap dia tak nak keluarkan. UMNO tak ada kuasa dah sekarang. Pemimpin UMNO sembang saja. Sebab itu saudara-saudari, datang PRU kali ini, kita dah lihat saudara-saudari dah mangkah pada PRN, saudara-saudari dah mangkah pada PRU. Masa PRU dah kena kelentong, yang mana masih menyokong PH dan BN dah tahu dah kena tipu. Lepas PRU dah tengok memang segala macam ditipu. Gunakan peluang ini untuk pastikan dalam PRK yang kali ini kita hantar signal yang jelas kepada kerajaan PHBN ini, seperti mana rakyat Selangor menghantar signal yang jelas kepada mereka. InsyaAllah dengan signal yang jelas ini kita boleh lihat bahawa mereka akan faham rakyat menolak mereka dan rakyat inginkan yang jauh lebih baik. Jadi saya mohon saudara-saudari, gunakan ruang ini untuk beri pesan pada kawan-kawan sahabat sandai sekalian supaya pada 9 hari bulan nanti keluar mengundi ramai-ramai dan pastikan saudara-saudari mengundi Perikatan Nasional. Boleh?
Saya rasa itu saja saya nak bagi peluang untuk Sri Azmin bercakap sebelum Tan Sri tiba, dan insya-Allah sama-sama kita doakan, sama-sama kita kerja kuat, kita pastikan bukan saja menang tapi kita nafikan majoriti 2/3 PHBN di parlimen.